Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Podcast Sejarah hari ini selaras dengan program Sabah dan Sarawak selepas 1963 berkaitan Tun Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman bin Yaakob. Ayo, mari kita mulakan. Kata orang Sarawak, sik kenal jadi sik cinta. Jadi mungkin kita boleh telusuri sedikit lah tentang berkenaan Tun Datuk Petinggi ni. Mungkin Fatin ada sedikit yang mau dibicarakan. Beliau ini dilahirkan pada 3 Januari 1928 di Kampung Jepak Bintulu, Sarawak, dan beliau memiliki adik-beradik yang ramai. Beliau merupakan anak ke-6 daripada 7 orang adik-beradik. Nak dijadikan cerita, datuk beliau Wan Yusof bin Wan Abdul Rauf. Datuk Yusof ini berasal dari Kelantan dan menantu kepada Pihin, orang kaya Setiaraja Abang Manai, anggota Dewan Perundangan Negeri di bawah pemerintahan Charles Brooke pada tahun 1867. So, berlatar belakangkan keluarga beliau ini dengan semangat perjuangan telah sebati dengan kehidupan orang Melayu Sarawak yang ketika itu hidup serba daif. Di zaman Brooke maupun penjajah British telah banyak mempengaruhi jati diri beliau sebagai seorang pejuang tanah air. Okey, arwah Yaham ini memulakan pendidikannya di Sekolah Melayu Anci dan Sekolah ST Joseph Miri. Dan beliau juga bekerja sebagai penolong juru ukur dan juga juru bahasa kepada Gubernur Jepun di Miri. Selepas Perang Dunia Kedua, beliau menyelesaikan pendidikan sekolah rendahnya dan bekerja sebagai pelatih oil tester dengan sel di Lutong Miri. Keinginan beliau untuk melanjutkan pendidikannya mendorong beliau sendiri untuk melanjutkan pendidikan menengah sambil bekerja sebagai student native office dan probationary native officer. Selepas itu juga, beliau telah dihantar ke Miri untuk berkhidmat sebagai magistrat kelas 4 pada tahun 1952. boleh tahan multitask juga. Betul. Kemudiannya beliau dinaikkan pangkat sebagai pemangku magistrat kelas pertama dan pegawai pribumi kelas ketiga. Okey, kriteria beliau ni seorang yang lucu, periang dan juga menawan. Beliau ya betul. Beliau ni mahir juga dalam seni bela diri. Korang nak tahu tak? Seni bela diri macam kungfu, tai chi, aikido. Dan nak jadikan cerita juga, beliau ini yang memulakan aikido di Sarawak ketika itu. Aikido ni macam mana? Aikido tu macam itulah betul lah. Faham. Okey, antara bakat Tun sendiri, beliau ni memiliki suara yang merdu. Suara yang merdu. Terutama ketika beliau mengalunkan ayat suci Al-Quran. Dan juga ketika beliau menyanyi juga, dia pandai menyanyi ketika itu. Okey, sejak beliau menceburkan diri dalam gelanggang politik ni, orang yang paling utama dalam mendorong jiwa beliau sendiri ialah isteri yang dikasihi dan disayangi, iaitu Rosemary Son Siu Jun, iaitu Puan Datuk Petinggi Haja Norma. Oh, bini dia ni orang Cina. Ya, Cina. Cina. Ini dia. Okey. Puan ini menjadi tunjang kekuatan untuk terus mendorong Tun dalam harungi kehidupannya dan kerjayanya. Itulah sedikitlah latar belakang dia. Jadi mungkin di sini kalau kita pernah dengar lah kan dia ni disebut sebagai penata hati Sarawak lah. Kalau saya dengar. Pernah dengar Pak Zuha? Pernah. Kesayangan orang Sarawak. Kiranya macam tu lah. Cuma kita kena tahulah sekarang ni kenapa beliau disebut sebagai pemata Sarawak. Mungkin ada siapa dari kita yang boleh menyuarakan? Memang banyak kan? Ya, banyak. Seperti mana tokoh yang lain, beliau juga telah banyak memberi sumbangan kepada pembangunan negeri Sarawak. Kesemua sumbangan beliau telah memberikan impak yang besar dalam pelbagai aspek. Semasa era kepimpinannya ni, pelbagai projek infrastruktur telah dijalankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman. Pembinaan jalan perhubungan seperti jalan raya dan jambatan serta penyediaan beberapa kemudahan asas seperti bekalan elektrik pula diperluaskan, terutamanya di kawasan pedalaman untuk merapatkan lagi jurang pembangunan antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Usaha ini telah dilakukan beliau untuk bertujuan bagi memperkukuhkan lagi keupayaan Sarawak
supaya mampu berkembang dengan lebih mampan. Abdul Rahman Yaakob juga dia memainkan peranan penting dalam memajukan sektor ekonomi negeri Sarawak. Antara langkah signifikan yang dilakukan beliau ialah menubuhkan Sarawak Economic Development Corporation (SEDC). Di bawah pentadbirannya ni, SEDC telah menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi tempatan dengan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat Sarawak untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Dalam aspek pendidikan pula, Tun Abdul Rahman ni dia memberikan tumpuan kepada peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya golongan luar bandar. Salah satu sumbangan besar beliau ialah dengan menubuhkan Universiti Teknologi Mara UiTM di Cawangan, Sarawak, yang menyediakan peluang pendidikan tinggi kepada generasi muda Bumi Putra. Selain itu, tokoh ini juga dia memperkenalkan program pendidikan luar bandar. Semasa pemerintahan beliau ini juga dikatakan kadar literasi di Sarawak telah mula meningkat dengan ketara sepanjang tempoh pemerintahannya tu. Seterusnya, Tun Abdul Rahman juga dikenali kerana sumbangannya dalam memperkukuhkan kedudukan Islam di Sarawak. Beliau memainkan peranan utama dalam penubuhan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) bagi mentadbir hal ehwal agama Islam di negeri ini. Walaupun beliau memberi penekanan kepada pembangunan Islam, beliau juga menitik beratkan keharmonian antara agama dan kaum. Tun Abdul Rahman Yaakob juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia MA 63. Beliau lantang memperjuangkan autonomi negeri dalam aspek imigresen dan kawalan sumber asli seperti yang telah termaktub dalam perjanjian tersebut. Seperti yang Atika sebutkan tadi, dia banyak cakap pasal sumbangan-sumbangan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman bin Yaakob ni. Tapi saya mau kongsi juga lah pasal pencapaian-pencapaian yang dia sudah capai untuk diri dia sendiri, untuk keluarga dia dan juga untuk negeri Sarawak itulah. Okay, yang pertama tadi saya dengar Tika cakap dia memperjuangkan hak Sarawak kan dalam perjanjian MA 63. Okey. Di sini pencapaian yang saya nampak dalam politik lah, dia paling berjasa dan mainkan peran penting dalam Tuhan Malaysia, dan dia digelar sebagai Putra Kenyalang di Sarawak kan? Ya, betul. Putra Kenyalang. Jadi dia tidak pernah putus asa mereda kampung-kampung kan untuk bagi penerangan kepada rakyat Sarawak macam mana mau memerdekakan negeri itu, macam mana mau lepaskan daripada cengkaman komunis pada masa itu. Okay, dalam bidang politik di Sarawak ni, Abdul Rahman telah berjaya membentuk satu kerajaan campuran, iaitu Parti Bumi Putra dan juga Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu (PBB). Okay, seterusnya dia juga telah menjadi Ketua Menteri Sarawak yang ketiga dan merupakan satu-satunya pemimpin yang berjaya ketika itu yang berjaya memujuk komunis untuk pulang ke negara Sarawak. Hebatnya dia. Ya, memang hebat. Itulah pencapaian dia. Dia turut melakar sejarah kejayaan dalam Operasi Sri Aman. Seterusnya yang kita nampak pencapaian yang dia sudah lakukan untuk rakyat Sarawak, macam pembangunan infrastruktur dan tadi ya Tika cakap dan kemudahan awam. Contohnya ada sudah jalan raya, elektrik dan bekalan air tidak itu. Tapi belum ada subsidi lah yang macam Tun Datuk Petinggi yang sekarang lakukan. Terusnya dia juga meningkatkan kualiti hidup rakyat Sarawak lah. Seterusnya dia juga banyak pelaburan dalam pembangunan ekonomi Sarawak. Contoh, dia tarik pelabur luar untuk bergiat ekonomi dalam negeri Sarawak. Contoh dalam pertanian, perhutanan, industri minyak dan gas, dan juga yang menjadi tumpuan utamalah dalam pembangunan ekonomi ketika itu. Terusnya Tun Abdul Rahman Yaakob ni juga dia ada penglibatan dalam perpaduan nasional masyarakat Sarawak dan berperanan dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat ketika itu dari sudut etnik dan juga agama yang terdiri kalau kita tahulah Sarawak ni kan terdiri dari berbagai kaum, contoh Iban, Bidayuh, Melayu, Cina dan juga lain-lain. Jadi beliau ni dia memegang satu prinsip iaitu unity in diversity untuk memastikan keharmonian masyarakat Sarawak tu dalam kumpulan etnik yang berbeza. Saya mau cerita juga pula pencapaian dia pendidikan. Kita tidak lupakan juga kan banyak pencapaian dia, bukan setakat pencapaian dari segi politik, dari segi pencapaian diri dia sendirilah. Contoh macam ketika sijil rendah pelajaran SRP yang kita kenal sebagai PMR lah. PMR ketika itu dia belajar di Madrasah Melayu. Lepas tu dia perlukan
kewangan dia tidak stabil ketika itu. Jadi masyarakat kampung Sarawak sendiri yang tolong dia untuk melanjutkan pelajaran dia. Jadi dia menunjukkan kecemerlangan apabila dia berjaya lulus dalam tempo yang singkat saja daripada yang lain. Yang lain ambil masa setahun, dia ambil masa 6 bulan saja. Bijak Kan? Bijak. Lepas tu pencapaian dan juga prestasi ini tokoh ini dia semakin meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Contohlah macam tadi yang Fatin cakap, dia dari magistrate kelas keempat di Miri sampailah dia naik pangkat kepada magistrate kelas yang pertama, kelas 1. Lepas tu dia juga nanti kita kata. Okay. Seterusnya perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan yang mendapat pulangan yang berbaloi. Contohnya dengan izin Allah dia telah lulus yang dengan cemerlang pada tahun 1993, dianugerahkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang undang-undang di University Southampton. Setahun kemudian dia telah bertolak ke England untuk meninggalkan bumi Kenyalang Sarawak. Last but not least, pencapaian beliau yang paling nampaklah pada ketika itu di Sarawak, dia merangka berbagai-bagai cara dan strategi untuk melawan komunis. Yang paling penting lah kan. Dan antaranya dia melancarkan RESCOM. RESCOM ni adalah Rajang Security Command. RESCOM ni dia telah berjaya menukarkan perjuangan melawan komunis daripada perjuangan pasukan keselamatan negara menjadi perjuangan rakyat. Itulah antara pencapaian beliau. Apa anugerah yang dia dapat sehingga boleh menjadikan dia sebagai kesayangan Sarawak lah, boleh digelar seperti itu. Jadi mungkin kita boleh minta pandangan daripada Fazuha berkenaan anugerah yang Datuk Patinggi pernah dapatlah sepanjang beliau berkecimpung dalam bidang ini. Okey, jadi sepanjang beliau ni menjejakkan kaki dalam dunia politik ni, tidak dinafikan begitu banyak anugerah yang beliau terimalah. Jadi beliau ni dianugerahkan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara SMN pada tahun 1982 yang membawa gelaran Tun sebagai simbol kewibawaan dalam dunia politik negara. Jadi bukan itu sahaja. Pada tahun 1985, beliau juga dianugerahkan darjah kebesaran Panglima Seri Mahkota PSM yang memberi gelaran Tan Sri sebagai pengiktirafan atas jasanya yang besar dalam mengukuhkan kerajaan dan stabilkan keadaan di Sarawak. Juga dia dianugerahkan darjah kebesaran Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP pada tahun 1962, suatu gelaran yang sangat tinggi di Sarawak. Anugerah tu dia membawa bersama dengan mereka bukti bahawa beliau ni telah memberi banyak sumbangan kepada masyarakat Sarawak. Seperti mana kata pepatah, keringat seorang pemimpin itu akan menjadi air mata kejayaan bagi seluruh rakyatnya. Tapi Tun Abdul Rahman ini bukan hanya dikenang kerana sumbangan beliau dalam politik sahaja. Beliau juga dikenali kerana keprihatinannya terhadap pendidikan dan juga agama. Beliau diberikan darjah kebesaran tokoh Islam Sarawak sebagai tanda penghargaan terhadap usaha beliau dan memperkasa institusi agama Islam di Sarawak. Bukan sekadar soal pembangunan fizikal, tetapi Tun Abdul Rahman ini percaya bahawa pembangunan sebenar bermula daripada hati dan juga minda. Jika kita tidak memperbaiki hati, bagaimana kita mahu memperbaiki negara? Okay, jadi Tun Abdul Rahman Yaakob ni bukan hanya seorang politik yang hebat, tetapi beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, yang sentiasa mendahulukan kepentingan rakyatnya. Beliau menetapkan asas yang kukuh untuk kemajuan Sabah, untuk kemajuan Sarawak dan juga Malaysia. Lebih daripada 10 anugerah yang diterima sepanjang hayat menunjukkan keteguhan, kebijaksanaan dan komitmen beliau dalam pelbagai bidang. Sebagai penghormatan atas segala sumbangannya, beliau diberikan gelaran Bapa Pembangunan Sarawak dan saya berasa gelaran itu sememangnya layak kerana beliau benar-benar mengubah wajah Sarawak dengan visi yang jauh ke hadapan. Marilah saya kongsikan serba sedikitlah perjalanan beliau dalam bidang politik ini yang menjadikan beliau seorang tokoh yang terulung di Malaysia ini seperti yang sudah dikatakan oleh kita semua tadilah. Untuk pengetahuan semua, Datuk Patinggi ni disebabkan kecekalannya dalam bidang perundangan yang seperti disebutkan oleh Anim tadi, dia menuntut ilmu dan pengalaman dia sebagai pegawai undang-undang ni menyebabkan dia menceburi dalam bidang politik.
Jadi penglibatan dalam bidang politik ni bermula selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Berawal daripada beliau menyertai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP sebelum yang akhirnya adalah bergabung dengan Parti Bumiputera Sarawak yang kemudian yang menjadi asas kepada PBB, iaitu Parti Pesaka Bumiputera Bersatu. Okey, disebabkan platform politik yang terlibat inilah dia lebih signifikan dalam berkarya di dalam bidang politik dan menjadi ahli Parlimen Sarawak di kawasan Bintulu pada tahun 1969. Okey. Kemuncak karya beliau ni dia apabila dia menjadi Ketua Menteri Sarawak pada tahun 1970. Pada era inilah beliau sangat menghadapi banyak cabaran lah, terutamanya dalam menyatu padukan masyarakat Sarawak pada ketika itu dan membentuk kerajaan yang stabil. Okey, di bawah pemimpinan beliau ni adalah macam yang saya sebutkan tadi, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PPB. Parti ini sangat dominan di Sarawak lah pada ketika itu untuk pengetahuan kamu semua. Dan beliau ni sebenarnya terkenal dengan pendirian yang tegas sehingga boleh menyebabkan beliau muncul sebagai seorang tokoh yang ulung pada ketika itu. Dan selepas 11 tahun dia berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak, beliau kemudiannya dilantik lagi menjadi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak pada tahun 1981. Ini dikira sebagai zaman kegemilangan beliau lah. Dan banyak isu-isu utama di Sarawak pada ketika itu dapat kendalikan oleh beliau seperti mana yang sudah disebutkan oleh Tika dan Anim tadi. Dan bukan sahaja dari segi politik tapi berkecimpung juga dalam bidang agama di mana dia mewujudkan institusi agama Islam termasuklah Tabung Baitul Mal Sarawak pada ketika itu dan pusat-pusat pendidikan agama. Bagusnya. Ya, jadi kita boleh simpulkanlah di sini bahawa Tun Datuk Patinggi ni dia bukan sahaja terlibat dengan bidang politik semata-mata. Ada Tapi kebajikan dia juga. Betul. Orang tidak perasan tentang efek-efek yang dia bawa dalam bidang ekonomi, Ya. sosial tu sendiri, dalam bidang agama. Banyak liku-liku yang dia hadapi juga lah. Betul. masa Jadi, dia begitu. Betul, apa pandangan kamu terhadap Tun Datuk Patinggi ni sehingga saya pernah mendengar bahawa Datuk Patinggi ni pernah digelar sebagai bapa pembangunan Sarawak lah. Ya, sebab dia bukan sahaja bila dia bekerja dalam politik tu, dia tidak lupa tentang rakyatnya, lebih-lebih lagi tentang keagamaan, pendidikan rakyatnya. Beliau tidak meninggalkan benda-benda sebegian lah sebab dia tahu seperti yang Anim cakap tadi, rakyat Sarawak itu yang menaruh kepercayaan kepada beliau sehingga beliau mampu untuk mencapai mampu untuk berada di level berikutlah. Yang tinggi macam yang saya lihat lah, Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman ni dia seorang yang berani, berani mencuba, lepas tu berani bersuara, berani menyuarakan suara rakyat. Macam kalau suara rakyat minta berani, dia lah yang sampaikan macam tu. Lepas tu macam yang Mas cakap tadi, dia tidak lupakan rakyat sebabkan rakyat lah yang tolong dia masa dia mau pergi study, tinggi-tinggi. Lepas dia study tinggi-tinggi, dia jadi jawatan yang tinggi. Lepas tu dia selalu sebelum dia meninggal dunia pun dia masih ingatkan rakyat dia untuk bersatu padu, untuk halau penjajah lah yang masuk ke Sarawak tu. Dan dia pun seorang yang sangat setia. Macam kita tengok kan dia setia dengan isteri dia. Ya, betul. Ya. Memang menarik lah sebagai topik perbincangan kita pada hari ini sebagai Datuk Patinggi selaku orang sebut sebagai permata hati Sarawak. Ya. Jadi Itu saja. dengan berakhirnya kita punya topik perbincangan tadi, Berakhirlah. Adakah dapat sesuatu? Adakah anda sudah belajar? Nantikan episod seterusnya dalam podcast Sejarah Hari Ini bermula minggu hadapan.